Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur yang di pagi ini Allah Ta'ala izin pada umi sendirinya untuk bersama dengan ibu-ibu dalam melalui siaran langsung di Islam Nara kita ini, sama ada dalam majlis kita hari ini walaupun tak ramai kerana ni saya dua ni kita pakai dek serius pula tu dah. Hari ni kita kena oleh kerana keadaan dunia duk jadi seluruh dunia hari ni. Nah, kita kena jadi biar berasa biasa nah. Bukan biasa kerana dak. Kena duduk boleh. Kena duduk boleh, kena duduk panan buat lagu mana. Duk dengan takut duk pun tak boleh juga dah. Duduk dengan bebas duk pun tak boleh juga. Nah, kita duduk kerana duduk semua tengah-tengah dah. Tak takut benar siapa kita jadi nak hidup pun tak boleh. Nah, tak bebas benar siapa kita di Allah kebala doa tu dah. Dengan beringatlah mudah-mudahan kecil dah. Beringat dengan doa dengan Tuhan kita, doa semua. Nah, kita doa ada dah doa tu. Nah. Kita beringat dengan jaga kesihatan kita, insya-Allah dah jaga kebersihan apa semua tu. Nah. Alhamdulillah. Nah. Hasbunallah, hopsanya hasbunallah banyak. Alhamdulillah. Hasbunallah iaitu kita cukup ada Allah. Nah, jangan takut doa siapa kita jadi gelugusuh. Nah, takut doa mati juga. Nah, takut doa mati juga. Dan orang takut mati 1000 kali, orang berani mati sekali. Nah, pepatah orang tua kata. Nah, tak nak lari ke gapo tu dah, nak takut ke gapo. Nah, alhamdulillah ibu kita bersama dalam halaqah kita di Islam Nara ini di pagi setiap pagi kali hari Ahad. Giliran umi untuk sama-sama kita membaca Al-Quran dan memahami sekadar boleh meriwayat. Nah, tak pandai banyak pun umi ni. Nah, hari ni kita akan masuk surah baru insya-Allah, surah At-Tahrim. Masya-Allah, kita dah selesai dua surah, 2 juzuk dah. Allahu Akbar. Habis dah kita ngaji dah dua juzuk dah. Kita main lek belakang, kita ngaji mari
mula balik belakang ni. Mula di surah Pandak-Pandak, surah Juzul Amma, habis dah dah. Habis dah setahun mana tu lama. Habis dah lagi tu, habis ngaji. Kemudian kita ngaji dah surah Juzul 29. Habis dah lepas 2 minggu lepas dah. Tahun ni alhamdulillah insya-Allah kita akan masuk surah juzuk yang ke-3, iaitu juzuk 28. Juzuk 28, tapi kita nak mula balik belakang. Mula balik belakang juga. Surah dekat surah Tabarak, surah Al-Mulk. Itu surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Kita mula ke dah tu dah. Kita mula dengan baca sedikit ayat 3 ayat dulu sikit. Sebenarnya kalau muka ayat dia, cerita dia 5 ayat. Untuk kita ambil pada keberkatan daripada surah kita nak ngaji ni. Kita baca dulu 3 ayat insya-Allah. Mari sama-sama kita baca kali dengan Umi. 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Alhamdulillah. Itu 3 ayat daripada surah At-Tahrim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan pada kita dengan bacaannya, dan insya-Allah kita akan cuba memahaminya insya-Allah dalam majlis kita ini. Itu 3 ayat daripada surah At-Tahrim, yang mana surah ini ada sebanyak apa ayat semua? Ada apa ayat surah At-Tahrim ni? Ada 12 ayat semua. 2 ayat pandai-pandai, surah pandai-pandai juga. Tak ada panjang mana juga. Ya, banyakkan surah paling belakang ni pandai-pandai. Ada surah pandai-pandai. Allahu Akbar. Satu surah yang selalu kita dengar dalam hidup kita. Ayat-ayat yang ada dalam surah ni banyak menjadi pedoman hidup kita. Gapo semua tu ada, kita akan ngaji insya-Allah. Dan hari ni tak masuk lagi tafsirannya. Tu biasa kita akan mula dengan muqaddimah surah, gapo tu pendahuluan bab 6 dia dulu. Kita ngaji tafsir kita hari ni, kita berpandu kepada terjemah surat pimpinan Ar-Rahman. Tafsirnya kita arak, kita tupai Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lain lagi. Holaknya tafsir Ibnu Katsir lah ambil tupainya. Itulah kita buka tafsir sendiri dak. Memangnya nak kita tafsir tak boleh Quran ni. Kita tak pandai. Kita bukan ahli tafsir, cuma umi tu baca saja gitu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepahaman pada kita semua insyaAllah. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma faqihna fid din. Alhamdulillah. Mari kita buka. Hari ni kita akan mula dengan baca butan dia dulu. Pendahuluan
Tengok latar belakang surah At-Tahrim. Nah, siapa ada surah pimpinan Rahman, tengok mula-mula dia. Tak nampak tak surah tak ada tu. Nah. Muqaddimah surah, pendahuluan surah. Nah. Surah Tahrim ni last kalau kita mai bila balik mai mula ke depan dulu. Nah. Kita tahu dah bahawa Quran kita semua ada berapa surah dah? Ada berapa surah semua Quran semua ni? Resipsi surah. Nah, resipsi surah 41 14 surah semua. Nah. Ayat. Nah. Kemudian 114 surah ni kita bila tadi ambil dari Fatihah depan ni mari golek ni jatuh surah ni jatuh surah yang ke-66. Surah yang ke-66. Nah, ada belakang dah ni. Nah. Berarti kita ngaji dah apa dah? 114 surah. Ni ada lagi 66 lagi. Dengan surah kita nak ngaji ni. Nah. Surah ini diturunkan di Madinah. Surah Madinah. Dah. Kalau pada kita ngaji surah banyaknya. Surah apa dah? Turun di mana? Makkiyah. Surah Mekah. Dah surah Mekah. Surah Mekah masa Nabi duduk Mekah lagi. Dah. Berarti surah Madinah ni surah masa Nabi duduk di Madinah dah. Nabi terima di Madinah dah. Tu mana surah Madinah. Nah, surah Madaniyah. Dah. Surah Madaniyah mata surah Nabi terima masa Nabi duduk di Madinah. Kita tahu dah. Kita nak kata ngaji dah. Kata bila surah Madaniyah ni isi kandungan ajaran dia surah ni tak sama dengan ia berlainan. Berlainan daripada surah Mekah lah. Ia berlainan mana tu? Berlainan mana? Berlainan betul iaitu berlainan tekan segi amal 4 pertibak banyak dah. Nah, surah Madaniyah ni surah 4 pertibak di segi amalan dah. Nah. Tak ada kecil hak akidah dah. Nah, kecil hak amalan dah kena buat gitu, kena buat goni. Nah, hak syariat dia panggil. Dah hak syariat, hak undang-undang, gapo hak fiqh, gapo banyak dah. Tu dah tu beza kalau katanya atas beza mana surah Madinah dengan surah Makkah. Nah, surah Madinah ni surah yang tekan di segi wa amal dah amal soleh. Nah, alladzina amanu wa amilus solihat. Amanu mula belajar beriman ayat Mekah. Nah, lepas tu bom Mekah ni bom Madinah wa amilus solihat lah, kena wa amal dah, kena wa amal dah. Nah, amal gapo tu semua ahli Islam tu kena wa amal lah ke. Nah, sama ada kecil atau siapa sebesar-besarnya. Ada lagi. Tak kan tak ada dah. Tengok lagi dah. Surah ini diturunkan di Madinah. Surah mana turun mana ni? Surah Tahrim turun di Madinah. Nah, Madinah. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dah. Dan surah ini ada sebanyak 12 ayat. Nah, 12 ayat. Allah, 12 ayat bunyi sikit ya dah. Tapi tak ingat pun. Nah. Banyak orang kita ngaji dah ni. Nah. Allah sayangnya surah ingat pandai-pandai kita tak ingat. Nah, kita janji dah lama dah mula-mula kita ngaji lagi. Dah. Kalau boleh juzuk amma tu kena dah ingat banyak ingat dah lah. Dah juzuk amma tu surah pandai-pandai dia panggil. Nah, surah pandai-pandai. Saya tanya klik orang ni tanya tu. Aku ingat apa surah lah juzuk amma tu. InsyaAllah dah. Lepas tu tengok lagi ada sebanyak 12 ayat. 12 ayat ni insya-Allah kita mula lalu dah. Nah, kalau nak ngapa kita ngaji sikit ngapa sikit. Nah, kalau nak ngapa kok. Nah, kita tak usah ngapa. Nah. Dinamakan surah At-Tahrim. Surah nama dia At-Tahrim. Tahrim dari kalimah haram. Haram. Nah. At-Tahrim itu dari kalimah haram lah. Nah. At-Tahrim maknanya mengharamkan. Haram. Apa mengharamkan? Haram gapo?
Nah, dalam hukum Islam kita ni ada hukum haram, ada hukum halal. Haram halal itulah. Nah, hukum haram halal tu. Nah, apa maksud dengan mengharamkan dok pahara gapo? Tu dok pahara gapo, ada berlaku gapo dalam surah ni. Ana kita akan masuk dalam tafsirnya. Nah, dinamakan surah At-Tahrim. Tahrim maknanya mengharamkan. Kerana kerana pada awal surah ni, mula-mula ayat 1 lagi tu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Mai dek kecek dengan Nabi sikit, tegur Nabi. Nah, tamnik dia panggil, tamnik Nabi sikit. Tamnik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tegur na. Apa? Mengapa ia haramkan dengan bersumpah menyekat dirinya daripada menikmati apa yang telah dihalalkan oleh Allah baginya. Jadi satu perkara berlaku dalam hidup Nabi benar halal, tapi Nabi hidup pahala atas diri dia. Pahala haram mata tak usah buat. Nah, tak usah buat. Nah, agak apa benda tu? Nah, dalam surah ni kita akan ngaji. Nah, bila kita masuk dalam isi dia apa? Jadi benar halal bila tiba-tiba Nabi pahala, Nabi tak usah, Nabi tak sepakat, tak semakan. Nah, maka Tuhan pun ada pahala duk perok diri sendiri. Sedangkan Tuhan tak ada pahala kali. Nabi duk pahala. Ni sini benar ni Tuhan mai tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam surah ni. Nah, Nabi sendiri tu pahala tu. Nah, Nabi sendiri tu pahala tu. Mana kata benda lah agama ni, Nabi sendiri pun mai misik nak pergi pahala. Kita nampak situ. Nah, benar halal ni Nabi sendiri nak buat sang sendiri tak boleh kalau Tuhan tak izin. Nah, hak ni so ni kita kena ngaji benar nak ni. Nah, kita udah mudah ya, tak boleh tu. Boleh tu. Nah, dah. Banyak mana kita tak boleh terharai, tak boleh buat. Nah, duk pahala sendiri. Dia duk pahala sendiri tak khabar. Allah, sedangkan harai halal ni adalah agama. Tu agamanya. Nah, tu agama. La ilaha illallah. Ayat ni kita akan ngaji, kita nampak benar bila kita ngaji surah ni, kita nampak kata hidup kita, dalam hidup kita ni banyak kali kita pelat, kita salah. Nah, kita salah mulut, salah perbuatan. Nah, buat kata ngaku kata agama Islam. Tapi hak Islam buat, hak Islam suruh, Islam larang tu duk mana tahu kita tu. Duk langgar banyak panggil dia. Subhanallah. Ini Nabi sendiri mai duk pahala atas diri dia benda tu apa halal, lalu tu apa tegur Nabi lah. Tu tegur Nabi. Apa duk pahala benda tu apa halal. Nah, dah. Subhanallah, benda yang dihalalkan. Ya besar benda halal haram dalam Islam kita ni satu perkara hukum besar. Nah, jadi perkara Nabi buat ni gapo sini, Nabi tak usah buat ni. Perkara dijauhi oleh baginda itu tidak diterangkan. Dalam surah ni tak ada ayat gapo Nabi tak usah buat tu. Dalam surah ni tapi ada tafsir dalam hadis pula. Nah, ada tafsir lah. Nah, tidak diterangkan dalam Quran, dalam ayat tak ada terang, tak ada ayat. Nah, mana buat kecang, tapi ada disebutkan dalam hadis Bukhari, hadis sahih lah. Nah, kata Nabi tu segapo, Nabi pahala gapo tu, kita akan ngaji dalam tafsir. Nabi royak, Tuhan royak dalam tafsir ni pula. Pada Nabi royak dalam tafsir ni pula. Nah, itulah tu benda mula-mula sekali dalam surah At-Tahrim. Nah, surah At-Tahrim ni kecek benar halal haram. Nah, benar halal nak pergi pahala tak boleh walaupun Nabi sendiri. Nah, sit dalam nak royak halal haram ni Tuhan so yang boleh royak. Ni kuasa. Nah, kuasa Tuhan so ya. Pak kita tiba-tiba kita kecek mudah-mudah haram tu. Nah, boleh tu, tak boleh tu. Boleh tak boleh tu bahasa kita gak halal haram dah tu. Nah, dah. Halal haram dah tu. Nah. Allahu Akbar. Itulah. Nah, benda kita akan ngaji dalam surah ni. Nah, kita boleh mikir. Nah, atau mikir selagi takutnya kita ngaji. Bila surah Madinah ni, surah ni tekan dari segi amal dah lah. Nah, bila kita ngaji tak buat amal ni, itu debah lah dah. Nah, bila kita ngaji, kita tak buat amal. Nah, dulu belum ada ni kita baca saja ya Quran. Nah, bila kita ngaji tafsir kita baca rajin baca Quran. Nah,
Tak kira sebalik kita baca tu, kita rapi cop dengan ayat kita baca saat ni. Nah, anda kita dihajar lagu tu, tuk fuk แบบนั้น tuk สั่งสอนแบบนั้น ให้อ่านอย่างเดียว nah, baca yang dia ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร nah, sedap senuk dengan baca saja. Nah, ambil berkat dengan baca saja. Nah, jadi baca Quran tak ada plan ke apa. Nah, tang ni Quran ni mari plan blok. Quran ni adalah mari ubah dunia. Nah, daripada kufur kepada iman. Pada gelap minaz zulumati ila nur, pada gelap kepada cahaya. Tiba-tiba kita baca Quran selama ni tak ada berubah ke apa. Kena gelak-gelak situlah ada. Itulah Nabi kata kita baca Quran tak ada faedah pada kita deh. Sedangkan apa tak faedah kita? Quran ni beri faedah besar. Nah, inilah perlu kepada kita beranjak kepada khalcai, kepada pada tafsir. Nah, saya dua hari ni jumpa pada muslimah kita juga pun. Ada lagi tak habis lagi cerita tu. Nah, cerita kata tak usah ngaji tafsir tu lah dah. Tak usah ngaji. Mai jom khalcai Quran. Tam hukum dua tak. Amat mai naik Quran, bangkap hai ra khalcai Quran. Oh, nak kena bangkap gitu lalu nah. Subhanallah, subhanallah. Nah, ayah tak tahu. Ya gaya lagu tu tuk fuksonแบบนั้น nah. Mari selak mata pak tiup Quran baca, sedap baca tu ya. Tengok belagu beringgitnya dah. Toyek gitu dah. Toyek ngah dah. Allah akbar. Nah, hari ni mari kita pakat tengok. Nah, pakat reti Quran. Nah, bukan sebaca saja dah. Allah Tuhan hidayah pada kami dan kaum kami semua ya Allah dengan Quran ini ya Allah. Selagi kita baca Quran tak faham, lagi kita tak akan berubah. Nah, main plan. Nah, main plan. Nah, hari ni kita dengar Malaysia pun geger-geger riuh dah. Ya masalahnya dah. Kita besok ngaji lagu tu, besok ngaji lagu ni. Nah, lepas tu bawa kemarin nak bertiru kandian kansel kita ni. Berteriak mana? Berteriak kepada benda hak sungguh juga. Berteriak ngaji pada hak sungguh, pada Quran faham tu. Berteriak tu ya. Ngaji tak faham dengan kepada ngaji faham. Nah, payah nak berubah ni dah. Payah nak berubah. InsyaAllah Tuhanlah hidayah pada kita semua, nak cucu kita dan kaum kita semua. Habis kat tu dah. Kalau kita tengok hari ni, sekali lagi tanya, InsyaAllah nah kita tancah ini lah. Nah, kita nak mula ngaji surah Tahrim. Kita boleh kalau boleh buat ingat atik. Nah, surah An-Nisa kecil dia panggil. Surah An-Nisa kecil. Kecil orang An-Nisa. Nah, ada juga ulama dia gelar kepada surah ni. Nah, surah yang ada 12 ayat dah. Surah Madaniyah. Surah kecil hukum hakam dalam agama, khasnya dalam hak keluarga. Dah mari duk beki masalah keluarga insyaallah. Dah keluarga tu hak contoh dah keluarga Nabi lu dah. Nah, Nabi pen baik yang dalam hak keluarga ni. Nah, ada gapo gicok dalam keluarga Nabi sendiri lu dah. Tak susuk dah. Nah, Nabi pen baik yang. Masya-Allah. Nah, kemudian apa kata adalah surah ni? Itisari kandungannya, itisari isi-isi nah kita nak ngaji le surah ni. Nah, ya kalau 12 ayat ni panjang cerita dia. Dari 1 sampai 5 nak kita ikut cerita dia tu pun banyak cerita. Habis tu kita baca sampai 5 ayat pun tak habis nama. Ayat 5 tu pun kita huraikan panjang dah situ ayat 5 tu. Nah, sifat ahli isteri salihah. Nah, perempuan ahli syurga dalam ayat 5 tu. Nah, mari masuk dia. Nah, satu kita dalam surah ni menerangkan tentang setengah dari isteri-isteri Nabi yang terlanjur merancangkan satu perkara. Ya keluarga sedia dah lah. Pas Nabi kita dah ada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bandia dah. Nah, Nabi kita ni banyak keluarga, banyak umur. Nah, kalau Nabi guna sekaligus kota 9 orang. Nah, 9 orang. Nah, isi Nabi semua ada sebanyak apa kata? 11 ke 12 campur dengan Khadijah. Nah, tapi kalau masa duduk Khadijah tu radhiyallahu anha, Nabi tak ada campur dengan orang lain dak. Nabi guna Khadijah seorang. Nah, setelah Nabi Khadijah
wafat, nah Nabi mula kahwin dengan orang lain pun Nabi ada poligami. Nah, kita guna poligami lah. Nah, tapi hak ni Siti hak Nabi sore lah 9 ni. Nah, nama orang lain nak katik tak boleh. Umat dia tu hari kat pak ya. Nah, kat pak ya. Nama dia tu Nabi dah turut sunnah Nabi 9 itu 9 tik. Nah, atau 20 setengah orang Afrika nah. Suti kapal bini dia belaka. Nah. Subhanallah. Ni kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak orang isteri. Nah, maka sudah tentu manusia biasa. Isteri Nabi adalah manusia biasa, ada nafsu, ada arum, ada gapo semua dah. Selain pada iman tu dah ada iman. Nah, maka berlakulah cemburu di kalangan isteri-isteri Nabi. Biasa. Nah, bukan kata Nabi muka melekat. Nah, muka melekat. Menerangkan tentang setengah dari isteri-isteri Nabi tu yang telanjurnya tu panggil lamket sikit. Dia lambat ket sikit. Nah, panggil apa tu? Cemburu lah. Lamket dari segi cemburu saat ni. Nah, katanya Aisyah dengan Hafsah. Nah, Hafsah Aisyah. Nah, pakat dua tu. Nah, merancang satu perkara, wang pen satu perkara, cemburu lah daripada hasilnya cemburu. Nah, kerana didorong oleh perasaan cemburu. Nah, berasa cemburu ke Nabi tu. Nah, katanya kita ayat sikit sini. Nah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bagi makan nisa madu. Satu, ya dua sebab. Sebab nak turun surah ni ada dua sebab. Kita akan kecek mangga depan apa sikit lagi. Nah, satunya cemburu kepada Hafsah, cemburu kepada pada Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ni menata hamba perempuan yang Nabi duk guna dia. Nah, ya hamba ni jadi boleh guna sepenga isteri juga. Tapi dia bukan isteri. Nah, dia bukan isteri, tak ada sit sepenga isteri dah. Ia tak bebas main misi ripak mengkap pada paraya dak. Nah, cuma tapi balik tua nak lelaki nak tua dia milik boleh guna dia, boleh duduk sepenga isteri juga. Nah, dah. Ya. Ya boleh tidur, boleh guna. Dah boleh. Ya. Malu dia malaikat ni Hafsah dia cemburu pada Maryah. Nah, adalah berlaku tu dia. Cemburu saat ni satu. Pasal laginya cemburu dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam giliran lain pun Nabi lalu ke Ummu Zainab masuk makan nisa madu. Nah, acaklah Ummu Zainab masuk nisa madu tu. Dah. Masuk nisa madu. Aisyah dia faham, dia wang pen dia kata gini. Kita mari bernabi mari semula kelik, kita kat atas busuk marafir. Ada satu makanan yang jenis bau sikit. Aisyah dia wang pen, dia pandang wang pen dia. Nah, kita kat atas busuk bagi Hafsah terbusuk Nabi makan gapo ni. Nah, makan marafir. Nah, pagi mau itu terbusuk kata dalam lain kata Saudah, kata Sofiyah. Nah, pergi pakat Hafsah pergi pakat tu Aisyah. Lepas tu Nabi dia tak suka orang kata dia busuk Nabi tu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih. Bila kata Nabi busuk, dah aku tak makan marafir, aku makan nisa madu. Nah, aku makan nisa madu. Ngam acak-acak kali kata wallahi aku tak si makan dah nisa madu. Haram atas diriku. Dah, haram atas diriku. Kalau saat ni pun satu. Nah, kalau tadi pun Nabi bila Hafsah cemburu dalam hamba saat ni, Nabi pun ambil hati isteri dia. Wallahi aku tak seduduk dah dengan Maryah. Aku pahara Maryah atas diriku. Maka dengan pahara benda halal tu, itulah sebab tu ayat ni. Nah, jadi semua tu macam naik. Nak berlaku hekkan ni mari pada isteri dia lah. Oleh kerana Nabi ambil hati isteri-isteri dia saat ni. Nah, itu semua tu drama Tuhan nak tunjuk ajar kita dah. Isteri Nabi ni lam kek cemburu dak tu, jadi Nabi siapa kena buat lagu tu dah. Sehingga timbul ke satu masalah yang menyusahkan baginda lah. Dah. Dari Nabi kecek dah hara benar hara ni bersumpah wallahi aku pahara diriku daripada aku pahara dia daripada aku. Nah, wallah aku tak semakin dah. Kamput ngai-ngai. Kita kecek biasa kampung gitu. Dah, tapi agama ni Tuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tu buat kira sepatah kecek tu dua lagi kira Tuhan belaka.
Dah, kalau kira Rasul Tuhan. Nah, lalu Tuhan tamni, Tuhan tegur Nabi. Nah, benda muka cik saat ni salah besar. Apa mudah pahala benda Tuhan pahala. Karena nak ambil hati isteri kamu. Dah. Tapi kalau Nabi tak buat juga, Nabi tu buat sengaja. Tapi kerana ni panggil nak jadi ambil hati dia nak marah doa tu. Nah, semua doa tu. Allah tahulah. Pas semua dia tu Hafsah ada. Hafsah anak Umar. Tahu Hafsah ni perangai kasar, perangai pongoh sikit dia katanya. Nah, subhanallah. Lepas tu Nabi kata, mu tak sah, tapi jangan royak siapa. Nabi besar pula. Ni soalnya lagi dah. Nabi besar yang rahsia yang royak siapa tu. Tiba-tiba kok Nabi kata jangan, kita wak mama juga. Isteri wak mama juga, wak tak pegang dah. Dia royak kepada sama dia sendiri. Royak kat Aisyah. Aisyah juga. Allah, royak kat Aisyah pun dianya. Kalau kita gitu dah. Nah. Royak kat Aisyah. Benar Hafsah royak kat Aisyah, Nabi besar tak boleh royak. Walau kat Aisyah siapa tak boleh royak Nabi besar benar ni. Nah, maka situ pun Tuhan mai tegur juga ada surah ni. Nah, mai royak kita. Benda ni kena tung pada mata kita erti nah dah. Kecek banyak, tak boleh jaga rahsia gapo ni. Nah, Allahu akbar. Kita ngaji surah ni dah insya-Allah. Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa susah hatilah. Nah, susah hati. Perbuatan mereka demikian, isi-isi Nabi saat ni ditegur oleh Allah Allah Taala serta disuruhnya mereka bertaubat. Dah. Kita tak masuk lagi dalam bab taubat lah hari ni. Nah, main-main benar. Dah tak masuk dosa dah. Kecek besar dah pun kita tak jadi taubat kata Tuhan dah. Allah surah ni waktu kita ngaji kata kecek Tuhan suruh taubat nasuha gapo ni adalah surah ni. Nah, taubat nasuha gapo adalah surah ni. Nah, kita akan ngaji sikit lagi dari ayat 8 insya-Allah. Nah, subhanallah. Banyak perkara kita kena taubat nasuha ni. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Nabi sendiri ni. Nah, Nabi dengan isteri Nabi. Nah, Tuhan suruh isteri Nabi buat suruh taubat. Setelah menerangkan, habis kata dah kita ngaji, setelah menerangkan perihal isteri-isteri Nabi dari surah duk royak hak isteri Nabi dulu. Dah, mula-mula duk kecek hak isteri Nabi bagi contoh pada kita. Nah, dan memberi ingat pada mereka, Tuhan teran peringat kepada isteri Nabi ni supaya akibat menyalahi perintah Nabi ni panggil buat longtod balasan orang menyalahi sunnah Nabi, menyalahi kataan Nabi. Tak kira siapa, isteri Nabi benar ni. Nah, pas kita umat jauh dari Nabi tak kira lah dah. Menyalahi Nabi, maka Tuhan beringat, kata lalu diperingatkan kepada sekalian umat Islam. Ni umum. Nah, berlaku pada keluarga Nabi tapi buat dia ni sebagai kepada umat, pada kita. Nah, pada kita semua supaya menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing dari bahaya melanggar perintah-perintah agama. Qu anfusakum wa ahlikum nar, ayat ni. Nah, jagalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Allah, ayat ni kita duk ngaji, ayat ni ayat masyhur kita pasal dengar ustaz-ustaz duk kecek banyak dak ayat ni. Nah, dah. Subhanallah. Lalu Tuhan beringat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi supaya kita jaga diri kita dan keluarga kita semua daripada api neraka. La ilaha illallah. Banyak perkara kita kena jaga diri kita daripada api neraka ni. Tak khabar atau gapo kata amalan kita buat menyebabkan kita sampai jatuh api, maka jatuhlah api neraka. Nah, ya bila kita salah dengan Tuhan ni neraka lah dah. Nah, salah dengan Tuhan ni. Lebih lagi salah kita tak ada taubat. Tak ada minta maaf dengan Tuhan atas dunia ini. Klik pergi ngaji dengan Tuhan, jumpa dengan Tuhan. Banyak mana tu dah. Kalau tak dengar Quran, nak tahu mana kita, tak nak nampak mana dosa, tak nampak dosa ni. Nah, dengan dosa tak nampak. Tegak duduk, makan tidur semata kita ni. Dah. Pahala ni kita pukul tak nampak senang molek tak Tuhan saya molek dia motu tengok rezeki murah. Dia ukur lah gitu. Dah.
Diukur lah gitu. Hampirlah ibu dah. Tiap-tiap seorang wajib mempelajari. Dalam surah juga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala panggil semangat, suruh kita ni setiap seorang, tiap-tiap seorang fardu ain. Belajar serta mengajar anak isteri dan keluarganya akan ajaran-ajaran dan adab peraturan Islam. Ni tak suami dulu dah. Mengajar keluarga ni nanti suami dulu, nanti sami. Ni sami berat nganai lah ni. Buat nganai. Tapi setengah mangko ni suami tak ajar dah. Bini, isteri tu nak pergi ngaji, nak ngaji lah dah. Muka kita ni. Tok suami tu pada bosan lah rajin ngaji. Tak ada ke sungguh lah ni. Kita tengok majlis-majlis ngaji gapot. Orang perempuan rajin pada orang lelaki. Perempuan banyak lelaki ngaji pada lelaki. Kau mana-mana pun bak tu maju majlis perempuan, majlis meban. Majlis poban tak ada mana dah, poban mana. Sebenarnya kalau kata sungguhnya orang lelaki main ngaji, klik aja isteri dia. Dah klik aja isteri dia. Tu cara dia. Kalau ada suami tu lah, kalau tak ada suami kita kena ngaji diri dah lah. Mana dalam surah ni juga Allah Subhanahu Wa Taala semangat pada kita suruh mengaji. Khasnya lelaki si suami sana ni kena ajar anak isteri dia dan keluarganya akan ajaran-ajaran adab peraturan Islam. Anyaknya Islam kita ni kita tahu bangun tidur apa tidur semula tu duduk dalam Islam. Gapo kata Islam aja. Islam ni bukan semaya puasa saja dak. Ni kita kena reti dak. Letak Islam ni banyak perkara. Islam tu dah hidup kita. Tidur bangun cara Islam masuk jamai tengah je dah. Masuk jamai cara Islam. Hari ni tahu ramai lagi hati tu. Masuk kaki mana, tubik kaki mana. Islam tu. Tu Islam. Supaya ia dan keluarganya selamat daripada kemurkaan Allah dan azabnya. Itulah. Dah kita tak ngaji nak pergi mana? Hari ni ibu majlis ngaji ni banyak dah. Siapa lagi tak reti Islam hari ni? Ada tak reti Islam? Banyaknya dah. Tak tembok tegak kalau kita nampak lu dah. Kalau perempuan nampak lu dah kata dia tak reti. Tak reti agama. Hok pakai dah molek dah ni pun ada lagi kurang mana-mana tu. Islam ni kena masuk Islam semua. Jadi Islam semua, bukan Islam setengah-setengah dak. Supaya kita bila kita duduk dengan Islam, duduk dengan ajaran Islam, maka kita akan selamat daripada kemurkaan Allah. Murkaan Allah mata kira Allah. Dia Tuhan marah, dia duduk tak kena cara dengan Tuhan nak. Kita kena marah. Siapa marah? Tuhan Rabbul Alamin marah kita. Hari ni kalau takutnya tengok rumah kita dah. Sebab tu kalau ada rumah kita tak semaya, anak kita tak semaya, gapo tu. Kena kedebal lah belah dah. Kena kedebal lah belah. Tak semaya so ni pada dah kita. Tuhan nak marah kita gini. Subhanallah. Habis kat tu dah. Kemudian lagi juga dalam surah juga kita akan ngaji, mereka diperintahkan supaya bertaubat kepada Allah. Lepas dah Tuhan suruh kita taubat dengan Tuhan ni, taubat cara mana? Taubat dengan cara taubatan nasuha. Ni tipai kalau taubat nasuha ni. Ada surah At-Tahrim. Kita ngaji dah kena taubat nasuha dah tu. Taubat nasuha ni taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat sungguh. Dah. Bukan taubat ada duit dah. Tabat makan lada dak. Tabat pedah lada dak. Kau pedah tak usir dah. Tabat nasuha, tabat tak usir semua takut Tuhan. Tabat sebagaimana seorang takut kena lepas api lagu mana. Aku telah tak usirnya pada benda maksiat, benda deraka Tuhan marah sana. Tak usir semua dah, tak usir dah. Tu mana taubat nasuha, Tuhan nak suruh kita lah surah ni insya-Allah. Allah marzuqna taubatan nasuha. Ya Allah rezeki pada kami taubat yang nasuha ya Allah. Semoga mereka diampunkan. Taubat nasuha tujuannya nak Tuhan apa dosa kita, apa yatuk kita.
Nah, kita taubatlah ke dan hari tu astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Taubat dah tu kelima taubat tu kita minta maaf tu. Nah, tapi taubat nasuha kedak hak ni tu. Taubat sungguh kedak. Nah, taubat tua bang, taubat tu lama, taubat tua. Gila awak lah demo kita tua dah. Mana kalau muda awak lagi. Nah, bukan taubat nasuha tu. Nah. Dan dibersihkan daripada kekotoran dosa. Taubat nasuha tujuannya itu apa dosa dan cuci saat bersih daripada dosa, barulah dosa kita tu ampun. Lagi tak taubat nasuha, tu taubat nasuha ni gapo? Nah, tu kita royak lah taubat nasuhan taubat 3 perkara. Nah, iaitu berhenti, sesal dan cita-cita tak suruh dah semula. Berhenti satunya 3 kanton taubat nasuhan. Nah, kita buat dosa gapo berhenti dalam yang keduanya berhenti dah tu sesal secai. Secai. Lo apanya aku buat, apa aku buat gitu, apa aku kecek. Lepas sesal dah sesal sungguh. Yang ketiganya pancai niat tak sudah buat semula. Tu panggil taubat nasuha. Ada gapo kata kita buat taubat nasuha. Lepas dah. Kemudian dalam surah ni juga kita akan ngaji. Setelah itu Allah Ta'ala perintah. Dalam surah tu ada perintah, ada suruh kita, suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjihad. Kena sungguh. Jihad sini hanya kena sungguh, buat amal cara sungguh, lawan secara sungguh. Jihad sini itu jihad dengan makna jihad perang pun boleh juga. Lawan musuh. Yang menentang, berjihad menentang orang-orang kafir. Kafir menceroboh, kafir hok lawan Islam, hok ngenak pada Islam. Ni wajib dah. Orang Islam kita kena lawan ni. Tak boleh takut dah, kalau perang tak boleh lari dah. Jangan mati ni. Hak ni mati syahid ni. Hak ni mati syahid, kalau mati dalam medan perang ni mati syahid. Dalam surah ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar, suruh umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayak pada umat dia supaya kita dah ni berjihad menentang orang-orang kafir yang menceroboh atau lawan, rukran, serta menyekat penyebaran Islam. Orang nak buat kerja Islam dia sekat. Dah lari kau tu, lari kau ni. Supaya kita lepas dah orang Islam kita diri. Dah orang nak pergi ngajar apa mana, atuk jalan. Tu lagu tu katuk jalan orang nak pergi ngajar ni. Orang buat kerja baik ni dipanggil sekat ajaran Islam tu. Dalam Islam kita kena serai dia tu. Kena perang dah tu kata. Tapi kita nak buat tak boleh, muka tak ada kuasa dah. Dia mau kuasa. For dia kuasa, sebab dia berani tu. Hari ni tak ada orang kafir, tak ada buat kita ni. Dia jadi sama sendiri dulu. Dia panggil anak tangan buat kafir. Itu munafik dia panggil. Buat munafik. Kerja lagu tu. Dan juga ni tengok dalam surah juga itu ayat juga supaya baginda Nabi Muhammad bertindak terhadap orang-orang munafik. Yang masa dulu tu orang kafir dengan orang munafik dah. Ke masa Nabi kita. Lah ni pun ada orang kafir dengan munafik. Tapi lah kerana tak jelas, orang munafik tak nampak. Orang munafik ni bila Islam tak cerak mana, dia tak nampak. Macacin. Nampak tak? Allah takutnya kecil munafik. Orang munafik ni orang Islam juga. Duduk dalam rumah orang Islam, duduk dalam masjid, duduk dalam sekolah, duduk dalam tapi hati dia punah terhadap orang Islam. Lepas kerana Islam tak cacin mana tu, orang munafik pun tak nampak cacin mana. Ada pun Islam masa Nabi dulu dia cacin, balik Islam kita ni cacin, iman cacin. Lepas tu mudah nampak dah orang munafik ni. Mudah nampak orang munafik. Dan juga supaya baginda Tuhan suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertindak ambil bertindak ni buat gapo-gapo terhadap orang-orang munafik dengan mengenakan hukuman yang sesuai dengan angkara yang mereka lakukan. Masa tu adalah hukum-hukum Nabi lontut kepada orang. Sebab tu masa tu munafik dia takut pada orang Islam. Betul ayat Quran dia genus dulu. Dia takut ayat Quran tu kata ke dia. Dah. Tapi kita lah ni baca Quran tak reti ni. Sedap baca buat munafik dia baca Quran. Auzubillah min zalik. Baca Quran la ilaha illallah. Sebab tu Nabi kata Quran kita gini, baca. Orang munafik baca Quran, kafir baca Quran, orang mukmin baca Quran. Tapi
ia pun tak sama tu di hati tu. Orang mukmin baca Quran, dengan orang munafik baca Quran tak sama. Yang perasaan kau merusuk di hati tak serupa dua tu. Nah, sebab tu kita bakal rasa sendirilah. Kita baca Quran, kalau orang mukmin sungguh baca Quran, teriak tak? So takut tak? Dia ulu roma tak? Tuhan duk keceklah Quran tu. Nah, dah. Kau sedap mata, sorok tepuk awak. Nah. Ambil Quran awak muzik, bla-bla awak ngai. Kita baca gini nampak banyak dalam YouTube malik ke Indonesia banyak. Duk tubik ke Indonesia. Dia kata, Quran ni serupa dengan music tu dia kata. Ni awak rancak pengal lagu danduk lah, awak lagu Jawa dia lah. Ni awak lakat Quran tu. Nah, subhanallah, awak senang-senang mai. Nah, auzubillah min zalik. Itu bacaan orang munafik. Bacaan munafik. Allahu akbar. Hatulah dah. Kita akan ngajilah surah ni. Allah, Quran boleh menentukan kita sama ada kita orang beriman sebenar atau kita orang munafik. La ilaha illallah. Nah, tapi nak tahu kata orang munafik pun, dia kena reti dulu. Nah, dia kena faham Quran tu. Nah, lagi tak faham Quran tu baca boleh itu, tak akut pun dah. Surah ini diakhiri. Sutai surah ni tu ada royak agama kita. Nah, diakhiri dengan memberikan misal bandingan bagi orang-orang yang kafir mengenai dua orang perempuan. Oh, kecil haratina pula perempuan pula di akhir surah. Tu banding juk tu jang dua orang perempuan kafir. Nah, kafir walaupun mereka jadi isteri kepada orang soleh, iaitu isteri Nabi Lut dengan isteri Nabi Nuh. Nah, Allah, duk bawah Nabi dah. Isteri suami tu orang soleh. Nabi benar. Nah, boleh jamin kita benarlah syurga tu. Nah, pergi syurga. Tapi tak ada boleh faedah juga bagi orang kafir. Nah, dah. Tu banding mau contoh kita besar gini. Nah, sebab tu jangan sama sangat dengan turune, dengan bako, dengan gapo, anak tok guru ko, bini tok guru ko gapo. Nah, kerana ada dah biasa berlaku dalam dunia ini, bini Nabi, isteri Nabi sendiri dah. Nah, dalam surah At-Tahrim ini Allah Ta'ala sendiri katanya menjadi kafir. Dan akidah kita kafir, tak ada beriman pada akidah suami atau ibu bapa kita, meskipun tiap-tiap seorang dari keduanya ialah isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut, tak ada boleh selamat juga daripada azab tu. Allah. Nah, padahal modal besar dengan kita tu. Nah, tu besar dah iaitu Nabi benar. Nah, tapi lah kita sendiri. Itu amalan kita ni masing-masing. Nah, nak pergi tupai siapa tak boleh. Ayah tak boleh nak tupai anak. Nah, ayah yang beriman nak pergi tolong anak kafir tak boleh. Nah, anak beriman nak pergi tolong pak kafir tak boleh. Maka banyaklah cerita tu. Nabi Ibrahim nak tolong pak dia tak boleh. Nah, Nabi Nuh nak tolong anak dia tak boleh, tolong isteri dia tak boleh. Subhanallah. Batai muslimin muslimat manusia kena beriman masing-masing, amalan masing-masing. Nah, amalan masing-masing. Nak tupai apa tak boleh. Nah, nak tupai ke tak boleh dalam hak iman ni. Nak kena buat sendiri. Dah kena ngaji sendiri, kena tahu sendiri, kena buat amal sendiri. Nah, pak kita harap dia mau buat bubuk ke. Mau kita. Nah, kita pak penny kita lagu tu. Nah, tiba mati, bahamu tolong tunggu kuburku dah. Nah, mu tolong ngatik dekat aku dah. Mudahnya dia. Nah, dah kalau lah mudah semudah itu, lah tak payahlah Tuhan tu hukum kamu ke apa. Nah, sebab orang hukum halal haram ke apa tu. Nah, Allah itulah nak rakyat pahala. Nah, Tuhan pahala pada kami dan anak cucu kami dan kapu kami semua ya Allah, kami semua. Kata agamanya lagu tu. Nah, agama lagu tu. Nah. Itulah ibu di akhir surah ni. Lepas tu ayat sebut dua orang, 4 orang perempuan dalam surah ni, 2 orang kafir dan 2 orang lagi beriman. Sentak dengan diberi misal bandingan juk tu aja juga bandingan yang lain bagi orang-orang yang beriman. Perempuan beriman juga Tuhan sebut kat sini. Nah, ada perempuan yang kafir walaupun duduk bawah Nabi pun, isteri suami dia Nabi sekalipun nak tolong tak boleh pada azab Tuhan. Tapi hak ni 2 orang perempuan yang beriman. Pusat ta sokon. Nah, mengenai 2 orang perempuan yang telah ditakdirkan menjadi orang beriman. Allah menjadikan minal mu'minin. Allah jadikan kami dan anak cucu kami dan kaum kami daripada orang beriman. Nah, walaupun
Seperti Pia tu dua orang ni. Satunya isteri Firaun, Asiyah. Firaun tu kepala kafir. Nah, kepala kafir dia. Nah, jadi Tuhan lah dia. Ngaku tu Tuhan lah. Kafir biasa tak. Ngaku di Tuhan lah. Syaitan dia kata tak je ngaku tu di Tuhan. Firaun ngaku di Tuhan lah dia. Kufur doa. Dan Asiyah tu isteri Firaun. Nah, aku mana ternapak dak gambar nak duduk aku mana orang lagu ni. Nah, nak duduk aku mana orang lagu ni. Kerah kepala kerah dengan Tuhan dia lawan. Tapi Asiyah tetap beriman. Asiyah mankung dalam iman. Nah, tak ada apa siapa dia jam mati. Jam mati. Supaya kita hok berlaku lama dah ni. Ya main ngaguek kami ya temi. Bagi kita ngaji pahal kata hak kelubung Pas suami isteri dia apa nak kelubung lah. Nama royak umi suami dia tak boleh kelubung ni. Kalau kita kelubung dia tak segendang kata. Biasa berlaku lama dah cerita lama ni. Buat lagu mana kita kalau temu lagu tu. Suami tak se kelubung. Suami tak se abang tak se ngaji. Tak se kalau ngaji hok biasa tak apalah ngaji sen-sen. Kalau ngaji fardu tak boleh lah. Banyak lagu tu berlaku tu. Banyak berlaku tu. Tapi kita tengok cerita Asiyah. Asiyah di bawah Firaun, dia tetap beriman pada Allah. Satu lagi Siti Maryam. Siti Maryam mak Nabi Isa. Mereka ini berdua dalam singwet long kau kufur. Beriman dalam singwet long kufur. Walaupun alam sekitar abang singwet long semua tu kufur belaka, kafir belaka. Pakat netai belaka nak Islam ni. Tapi meskipun mereka itu duduk dalam kafir, dalam singwet long kafir pun mereka tetap boleh beriman. Tu kita contoh besar ini. Nak lagu mana? Nak lagu mana? Hari ni kita negeri kita Islam dah ni. Masjid penuh benar. Orang ber 24 je. Ada lagi tak semaya. Ada lagi tak kelubung. Kalau duduk kat tempat ada masjid, tempat angin nyala dekat pada kita. Abang ni anak-anak gapo, anak-anak pergi ngaji gapo. Ada hari tu budak anak-anak kita nak pergi ngaji kat latas lah. Semak lah ngaji jauh-jauh. Paham kata ada suara bel dekat mana kak? Tanya anak, ada suara rebel dekat mana kak? Bimbel dah anak-anak iman kita ni. Iman anak kita ni. Gedek tempat gedek bel nak hari pun kita tak masuk iman mana lagi. Gedek pak tak ada suara bel, pak angin nyala. Tegak ada pak caputan nak hari pagi petang dekat dah. Subhanallah, subhanallah. Apa nak jadi pada iman kita? Nak nambah tahu mana iman. Tuhan lah pula, Tuhan kuasa. Macam ni, Siti Maryam, masa tu Asiyah sendiri, walaupun mereka duduk dalam kalangan, dalam sangkum, dalam penuh dengan kufur, tapi mereka tetap dapat beriman dengan izin Allah, dengan hidayah Allah. Itulah kita dah. Kita minta dengan Tuhan banyak. Allahumma hdina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kena minta semua dengan Tuhan tu. Kena minta semua. Minta iman, minta iman. Alhamdulillah, alhamdulillah tu bermolek masa kita. Itulah ibu. Kalau kita ngaji, kalau kita nak ngaji minggu depan ni. Angin sekat dulu. Surah Tahrim, gapo kita nak ngaji surah Tahrim ni, iaitu kau banyak kita perhatikan ni, kau dengan orang perempuan banyak. Reng ni mari duduk serup sentuh dalam hal kita orang perempuan, perangau, nisa ikut apa satria reti perempuan kita. Perangai dan kita perempuan ni ada lah perangai ni ya. Tuhan buat siap-siap kita. Cuma kita membeki perangai tak malak tu dengan iman. Kalau tak ada iman, nak pergi beki ke mana tu? Ego kita, panggil titik kita, sombong kita. Pertama kita ni orang lebih buat dah. Kita orang lebih buat dah. Subhanallah, subhanallah. Mata kita kat doa lah doa dengan Tuhan banyak, minta hidayat. Allahumma hdina, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Pak kara tu. Panah doa ni dah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bunyi mudah ya, serup san-san. Tapi boleh pak kara ni sungguh dah kita. Allah aku minta padamu hidayah, tanam. Wattuqa, minta sifat takwa, minta takut Tuhan. Wal afafa, minta cukup bersih diri, akhlak molek. Wal ghina, minta sifat cukup popiang. Rezeki popiang, tak ada tamu, tak ada lembu gapo.
cukup. Ya kita ada banyak rezeki ni kita kecek. Nah, itulah Nabi minta tu molek, masya-Allah. Minta kadah doa ni dah. Tu ini ibu, itulah hak kita akan ngaji, kita ngaji awak mula majlis kita ini dengan Umi. Sebelum kita masuk surah Tahrim. Nah, apanya masa tu dah cukup. Dah cukup kata dulu ini. Siapa ada ya? Ini siapa tu? Tu alhamdulillah. Kalau gitu kita betis kat atas dulu gini. Nah. Betis kat atas dulu majlis gila Umi. Nah, kita kata majlis Umi dulu. Nah, alhamdulillah Masjid Darul Islam Patelung ada kutip sikit nah. ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างและต่อเติมมัสยิดKhairat Masjid. Khairat Masjid di Masjid Patelung nah, Islam Darul Islam Patelung. Alhamdulillah, ni jariah kita lah ni. Nah, jariah kita. Nak buat gapo nampak masjid molek dah tu? Alhamdulillah, nah kita bakar jariah dah. Ini. Bis katalah. Lepas tu hari ni mina ala lagi kita ada surat ni camkat nah. Kalau kita nak ngaji, ni buat ngaji di Semakau ni. Nah, siapa nak buat ngaji di Semakau ni ngaji di Semakau, minta ngaji ngau di Semakau. Nah, iaitu semaya doa-doa gapo katik le sujud le rokok le gapo, ada setengah dah tu ada dah. Nah, siapa tak ada lagi konmi dalam milik kita. Nah, ni cara. Ni semaya dua ni. Nah, ni cara nak khusyuk lagu mana. Nah, nak khusyuk lagu mana semaya kita, lepas tu tak ada doa lah semaya kita gapo katik. Le sujud ada perkara, le rokok ada perkara, le iktidal, le doa semua, le tahiyat akhir ada gapo. Tak nak tanya ke dah. Nah, kita nak baca gapo kata Nabi baca. Nah, Nabi baca alhamdulillah gini. Nah, Ustaz Chin Mak ada surat kita ni. Nah. Ya, kata dulu. Nah, hanya semua ni hak 3 perkara tu. Nah, untuk bekal kita boleh puasa ni berkat dah ni. Nah, insya-Allah buat doa, buat zikir. Nah, kalau ada surat tu mudah kita nak baca. Nah, itulah saja dulu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. اللهم اجعلنا من الذين استمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين استمعون القول فيتبعون احسنه. السلام عليكم ورحمه الله.